Buletin pagi 30 Disember bersama saya Azin Hussein. Tajuk utama pagi ini: dua beradik jatuh sungai ditemui lemas. Bersatu mahu pulih maruah bangsa Melayu, Bumiputera dan Islam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dua beradik ditemui lemas di Sungai Kelantan di Kampung Hujung Galuk, Pasir Mas. Mayat Muhammad Zulfitri Nur Zahri 11 dan Nur Afifah Nur Zahri 8 ditemui di dasar sungai kira-kira 10 malam tadi. Difahamkan mangsa berkelah bersama keluarga dipercayai turun ke tebing sungai dan memasuki kawasan Pasir Jelus dan terus dihanyutkan arus. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Mas Muhammad Nazri Abdul Wahab berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 6.04 petang sebelum 8 anggota bergegas ke tempat kejadian. Operasi pencarian dilakukan di permukaan sungai sebelum ditangguhkan pada 7.30 malam berikutan keadaan gelap berisiko. Jam 9 malam selepas analisis risiko dan bahaya dibuat, operasi disambung dengan bantuan 7 anggota pasukan penyelamat di air PPDA Kelantan dan 2 pasukan bomba sukarela. Operasi pencarian di lokasi terakhir mangsa dilihat berjaya menemukan kedua-dua mangsa didasar oleh PPDA. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Pasir Mas untuk berdasiasat. Bersatu. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu kini bersedia menjadi wadah untuk orang Melayu dan Bumiputera berpaut dalam memperjuangkan untung nasib golongan itu. Mengakui orang Melayu masih memerlukan tongkat bagi membantu kaum itu bersaing bersama kaum lain. Namun Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mahu orang Melayu mempunyai kekuatan sendiri dalam menjadikan mereka standing dan hebat dengan kaum-kaum lain. Tun Dr. Mahathir yang juga pengerusi Bersatu menegaskan perkara itu dalam ucapan dasar sempena Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC malam tadi. Tegasnya, Bersatu hanyalah platform politik yang menghimpunkan segala aspirasi orang Melayu untuk bergerak ke hadapan. Justru platform itu perlu digunakan sebaik-baiknya untuk memajukan orang Melayu dan bukan kerana ingin mengejar jawatan. Kita berpolitik supaya kita tidak lagi akan bergantung kepada politik. Kita berpolitik untuk menyelamatkan dan membebaskan kita melalui kejayaan sebagai satu bangsa yang mampu bersaing dengan siapa saja. Tiap seorang dari kita berdaya tahan sendiri tanpa bertongkat. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari sekalian, untuk perjuangan yang mulia ini, berkorbanlah apa saja. Hasil pengorbanan kita akan dihargai oleh anak cucu kita. Akan berkatalah mereka, jika tidak kerana pengorbanan oleh kita, maka akan tertinggallah mereka di pinggir hutan, miskin papa di tanah air mereka sendiri. Justru itu Bersatu komited dengan perjuangan untuk membela orang Melayu dan Bumiputera tanpa merampas hak kaum lain. Ya, saya akan dituduh resis kerana pendedahan nasib Melayu Bumiputera ini. Tetapi selama lebih 70 tahun saya telah lihat kemerosotan yang berlaku pada kaum bangsa saya. Tak mengapalah jika diburukkan nama saya, asalkan bangsa saya sedar akan nasib buruk yang akan
nasib buruk yang mungkin menimpa mereka di masa hadapan. Sedarlah bahawa kita yang salah. Tak usah cari kesalahan orang lain. Pemulihan berada di tangan kita. Usaha yang diperlukan tidak sebegitu besar. InsyaAllah akan terhasillah pengorbanan kita yang sedikit. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari sekalian, itulah pesanan saya. Peluang bagi menyampaikan ucapan seperti ini di tahun hadapan mungkin ada, mungkin tidak. Justru peluang ini tidak boleh dilepaskan. Diharap bangsaku akan tolak budaya lama dan cipta budaya baru. Budaya yang tetap akan menyelamatkan kita. Peresmian PAT malam tadi turut dihadiri Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Penasihat DAP Lim Kit Siang dan Timbalan Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Darrell King. Komitmen bersatu itu hadir ketika orang Melayu ketika ini keliru mengenai nasib dan hala tuju mereka selepas pertukaran kerajaan 9 Mei lalu dan mengakui orang Melayu belum bersedia untuk menerima parti campuran kaum. Bersatu merupakan platform tepat dalam perjuangan golongan Bumiputera negara ini. Maka pemimpin UMNO yang sedar akan pertukaran matlamat dan dasar yang berlaku memilih untuk keluar dari UMNO dan menubuh parti lain. Jika parti baru ini berhasrat mendapat sokongan orang Melayu, maka ia hendaklah menjadi Parti Melayu Bumiputera. Ternampak jelas parti campuran kaum belum dapat diterima oleh orang Melayu. Sebaliknya, tanpa sokongan pengundi Melayu, tidak mungkin mana-mana parti kalahkan UMNO. Dengan itu, maka ditubuhlah parti kita, Parti Pribumi Bersatu. Parti ini adalah Parti Melayu Bumiputera. Di pentas sama, Tun Dr. Mahathir memaklumkan bekas ahli dan pemimpin UMNO yang diserap masuk ke Bersatu tidak akan memegang sebarang jawatan sehingga pilihan raya umum ke-15. Ia bagi menguji keikhlasan selain mengelak pengembangan fahaman Parti UMNO yang rosak ke dalam Bersatu. Jika diterima, tidak boleh pegang jawatan sehingga PRU 15. Lama. Ya, memang lama. Ujian keikhlasan tidak boleh dipercepat. Hanya jika betul-betul ikhlas, jika sudah buang budaya UMNO, barulah boleh diterima sesuai untuk pegang jawatan. Kita akan tentukan mereka tidak diberi peluang mengembang fahaman dan cara-cara mereka, iaitu cara UMNO. Bersatu bersih dan kita akan tentukan ia terus bersih. Yang akan bertukar ialah bekas parti lain. Mereka akan serap budaya kita. Mereka akan bekerjasama dengan kita. Ujar beliau, ramai ahli Bersatu tidak senang melihat penerimaan bekas ahli UMNO ke dalam parti kerana dibimbangi akan membawa masuk budaya UMNO. Satu ucapan yang amat berterus terang yang kita lihat bahawa pengerusi begitu bimbang dengan masa depan orang Melayu.
dan hanya orang Melayu perlu bangkit untuk berusaha untuk mengeluarkan diri daripada kepompong ataupun kedudukan yang ada sekarang ini. Dan kita tidak ada, orang Melayu tidak ada peluang masa yang lebih panjang. Bahawa pentingnya kita melahirkan orang Melayu yang mempunyai budaya yang berbeza. Yang mana sebelum ini kalau kita merasakan bangga dengan tongkat tersebut, tetapi sebenarnya tongkat tersebut perlu diketepikan secara berperingkat apabila orang Melayu sudah mula mampu berdiri sama tinggi, duduk dan sama rendah dengan kaum-kaum lain. Apa yang dahulu diilhamkan oleh Ahmad Muhammad, wawasan 2020, itu walaupun kita lihat agak tidak nampak kejayaannya, tetapi kita mahu supaya wawasan yang diilhamkan oleh beliau itu di masa yang akan datang akan lebih diangkat sebagai satu martabat anak bangsa Melayu kita. Perpaduan rakyat, keharmonian kaum serta toleransi antara agama penyumbang kepada kestabilan politik yang akan mencetuskan lebih banyak kejayaan dalam konteks pembangunan negara pada masa hadapan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, sejajar dengan hasrat itu, kerajaan telah memutuskan untuk menganjurkan Majlis Rumah Terbuka Malaysia MRTM untuk menyambut 6 perayaan utama di peringkat kebangsaan. Datuk Seri Dr. Wan Azizah malam tadi merasmikan MRTM Christmas di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Turut hadir Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Muhammadin Ketapi dan Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Christina Liu. Katanya 6 perayaan itu ialah Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Tadau Kaamatan, Gawai, Deepavali dan Christmas. Menurut Datuk Seri Dr. Wan Azizah, masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama seharusnya saling bermuafakat dan berganding bahu dalam menerajui pembangunan dan kecemerlangan negara. Sikap terbuka, menerima perbezaan pendapat dan menghormati kemajmukan disertai ketaatan dan komitmen kepada agama masing-masing adalah menjadi tanggungjawab setiap umat tanpa mengira agama. Objektif utama penganjuran MRTM ini ialah untuk memupuk perpaduan dan persefahaman masyarakat pelbagai kaum, menyemarak semangat Malaysia baru, menjalin hubungan mesra antara pemimpin dan rakyat, dan memperkenalkan dan merakyat tradisi menyambut perayaan yang juga menjadi wadah pelancongan. Tambahnya, rakyat perlu bangkit dan bersatu membina kemakmuran dan kemajuan negara dan sebarang tindakan yang boleh menjejaskan perpaduan rakyat dan kestabilan negara perlu dielakkan. Kerajaan komited untuk merealisasi agenda pembangunan negara supaya semua hasrat dan harapan rakyat dipenuhi. Dalam konteks ini, kerajaan tidak pernah meminggirkan mana-mana kaum dan agama dalam melaksanakan program pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Ini terbukti apabila kerajaan menyalurkan peruntukan yang besar untuk badan-badan keagamaan termasuklah sekolah-sekolah. Majlis Rumah Terbuka Christmas ini dihadiri lebih 15,000 orang dengan acara kemuncak persembahan khas Christmas disusuli pertunjukan bunga api. Polis sedang mengesan 2 lelaki yang didakwa cuba memasuki sebuah kem tentera di Tampin dengan menyamar sebagai pegawai tentera berpangkat Kolonel baru-baru ini. Ketua Polis Tampin, Superintendent Ramli Kasa berkata, laporan polis telah dibuat oleh pihak tentera semalam berhubung insiden yang berlaku kira-kira pukul 2.30 petang pada 8 Disember lalu. Berdasarkan laporan yang dibuat, 2 lelaki cuba memasuki kem tentera itu dengan menyamar sebagai pegawai tentera berpangkat Kolonel. Mereka bagaimanapun tidak dibenarkan masuk dan kemudian melarikan diri. Kedua-dua suspek sedang dikesan kes disiasat bawah Seksyen 170 Kanun Keseksaan iaitu menyamar sebagai penjawat awam. Foto suspek tular di media sosial kerana berpakaian seragam tentera dan cuba masuk ke dalam kem. Anggota tentera yang berkawal mengesyaki sesuatu kerana mendapati usia suspek tidak sepadan dengan pangkat sebagai Kolonel. Suspek juga gagal mengemukakan bukti bahawa mereka pegawai tentera.
Sekumpulan mahasiswa Universiti Teknologi Mara UiTM bersama sebuah syarikat telekomunikasi bergabung dan memberi bimbingan kepada sekolah terpilih melalui program inovasi digital muda YDIP. Ia memberi fokus kepada sekolah yang memiliki kekurangan seperti miskin bandar, luar bandar atau kekurangan fasiliti bagi pendedahan aktiviti elektronik, pengekodan dan robotik. YDIP ini menggabungkan tenaga dan sumber industri telekomunikasi serta pakar akademik dalam membentuk minat, kepakaran dan minda generasi muda menghadapi kehendak revolusi perindustrian keempat. Komuniti sekolah akan dibimbing untuk mereka bentuk penyelesaian inovasi dan mewujudkan kelab berunsurkan kegiatan teknologi di sekolah masing-masing. Because your creativity, your proactiveness, your hungriness, because the entrepreneurs are very hungry. It's not hungry to eat, hungry for success. Tambah beliau, inisiatif ini dipandu oleh entiti kecemerlangan Mega Talent for Digital Innovation MTDI UiTM dan dijadikan hasil usaha Fakulti Kejuruteraan Elektrik, Akademi Pengajian Islam Kontemporari dan Fakulti Pendidikan. Projek ini mensasarkan 20 sekolah. Lebih 400 murid terlibat dalam mereka bentuk 140 projek berasaskan teknologi di bawah bimbingan 40 mahasiswa. Program Arduino ni dia boleh develop budak macam mana dia aplikasi kebat dia. Dia belajar kebat semua, so dia apply inovasi yang baru. Of course saya excited sebab diorang from zero kita datang ini, habis nanti diorang balik, diorang gain knowledge and share with dia punya student. Jadi apa kita cuba tekankan bila diorang datang kat sini, diorang dapat kenal benda baru. Pada penghujung penlibatan program selama 10 bulan, satu pertandingan akan diwujudkan untuk semua projek yang dicadangkan.